19 Februari 2021, Kementerian Pengajian Tinggi telah melancarkan Pelan Tindakan Keusahawanan IPT bagi 2021 hingga 2025 bagi mendukung kelestarian agenda keusahawanan dalam kalangan pelajar untuk menerapkan nilai-nilai keusahawanan. Dan perasmian ini yang disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad yang merupakan Menteri Pengajian Tinggi ini juga, dalam ucapannya dikatakan pelan ini menjadi panduan asas yang lebih tuntas untuk mengupayakan ekosistem keusahawanan di IPT dan seterusnya mendukung negara ke arah ekonomi berpendapatan tinggi. Dan bersama-sama saya hari ini dalam studio Darah Muda, saya bersama dengan yang berbahagia Profesor Maja Dr. Aida Idris, maafkan saya, yang merupakan pensyarah keusahawanan Fakulti Perniagaan dan Perakaunan Universiti Malaya. Selamat datang, Doktor. Terima kasih. Baik, secara ringkasnya, boleh Doktor perkenalkan apa sebenarnya latar belakang mengenai PTK IPT 2021 hingga 2025 ni? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada saudari Ain dan seluruh penonton Darah Muda pada petang ini. Terlebih dahulu saya perlu mengucapkan terima kasih kepada pihak bernama, khususnya program Darah Muda kerana menjemput saya dan memberi saya sedikit kesempatan untuk berkongsi pandangan dan sedikit input lah, memberi sedikit input dalam topik kita pada petang ini, iaitu Pelan Tindakan Keusahawanan Institusi Pengajian Tinggi 2021-2025. Seperti yang kita tahu, pelan tindakan ini telah dilancarkan oleh Yang Berhormat Menteri Pengajian Tinggi, Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad pada 19 Februari yang lepas. Baik, kalau kita nak memahami latar belakangnya, kita perlu kembali sedikitlah. Dari segi masa itu kita perlu masuk dalam time machine dan balik semula ke tahun 2015 kerana pada waktu itu kerajaan ataupun Kementerian Pengajian Tinggi pada waktu itu telah merancanakan satu pelan pembangunan pendidikan tinggi 2015-2025. So it was a 10-year plan gitu. Dan pelan pembangunan pendidikan tinggi ini dia mempunyai 10 lonjakan, 10 tonggak. Dan salah satu daripadanya yang relevan dengan topik kita pada hari ini ialah melahirkan graduan yang holistik dan mempunyai ciri-ciri keusahawanan. Maka lanjutan daripada Pelan Pendidikan 2015-2025 itu telah dilahirkan Pelan Tindakan Keusahawanan yang pertama, iaitu Pelan Tindakan Keusahawanan IPT 2016-2020. Itu yang lama punya. Betul, yang pertama ini. PTK, kita panggil PTK lah for PTK short lah, PTK yang pertama. Now, PTK itu telah habis, telah berakhir pada tahun lepas 2020 dan sekarang ini kita sudah masuk ke tahun baru, ke fasa yang kedua. Maka PTK yang kedua ini yang dilancarkan pada 19 Februari yang lepas ini, itulah tujuannya, sebahagiannya adalah sebagai lanjutan ataupun kesinambungan kepada program-program yang telah disusun dalam PTK yang pertama dahulu. Tetapi di masa yang sama, ia juga mempunyai ciri-cirinya yang unik, yang tersendiri. Antaranya iaitu 3 strategi utama. Mungkin doktor boleh huraikan lagi apakah 3 strategi utama yang membezakan antara PTK yang dahulu dengan PTK yang sekarang ini? Okey. PTK yang pertama dahulu dia mempunyai 6 teras dan yang terbaru ini macam yang saudari Ain sebutkan tadi, ada 3 teras sahaja Tetapi kalau kita bandingkan, kalau saya ada slides di belakang saya boleh tunjuk tapi kalau kita bandingkan kita boleh lihat bahawa keenam teras utama yang dalam PTK yang pertama itu sebenarnya telah dirangkumkan dalam teras yang pertama dalam PTK kedua ini. So
enam teras dalam PTK yang pertama, ia adalah mengenai ekosistem, ya. Ekosistem seperti kekuatan pengajaran dan pembelajaran, latihan untuk mahasiswa, kemudian aktiviti co-curriculum. Jadi semua ini dirangkumkan atau diringkaskan dalam teras yang pertama dalam PTK yang kedua ini. Di mana teras yang pertama itu dia menekankan tentang soal ekosistem keusahawanan di IPT. Now, yang menariknya adalah teras yang kedua dan yang ketiga yang tidak muncul secara eksplisit dalam PTK yang pertama. So yang kedua itu adalah berkenaan dengan jaringan. Betul. Dan yang ketiganya adalah berkenaan dengan penggunaan teknologi dan inovasi. Okey, itu yang menariknya dalam PTK yang terbaru inilah, strategi yang kedua dan ketiga. Dan mungkin saya nak highlightkan sikit mengenai dengan matlamat PTK ini, di mana ingin mentransformasikan lanskap keusahawanan di IPT daripada yang berasaskan keperluan kepada yang berasaskan peluang. Boleh Dr. huraikan yang maksud berasaskan keperluan kepada yang berasaskan peluang itu? Bagaimana maksudnya itu? Ya, kalau kita lihat teras yang kedua dengan yang ketiga tadi, iaitu jaringan dan teknologi inovasi itu, ya. Kita akan lihat bahawa memang PTK ini memang dia menjuruskan mahasiswa ke arah itu, ke arah mencipta peluang untuk diri sendiri. Merebut peluang, mencipta peluang yang ada dalam persekitaran, ya. Tapi di masa yang sama, kerana mahasiswa ni berada dalam persekitaran di dalam kampus, ya, mereka perlu diberi platform yang tertentu supaya mereka boleh mengenal pasti peluang-peluang yang ada di sekeliling mereka. Jadi kalau kita lihat pada terutamanya teras yang kedua tadi, iaitu jaringan, ya. So kalau kita di mana ada program yang menghubungkan program-program di IPT, di universiti-universiti yang boleh menghubungkan mahasiswa dengan industry captains. Contoh, ya, pemimpin-pemimpin industri yang mungkin kita lantik sebagai profesor adjunct professors, ya. Kalau di Universiti Melaya contohnya, kita ada adjunct professors, dan kebanyakan universiti lain juga mempunyai program yang sama, ya. So kalau kita lantik adjunct professors dari kalangan pemimpin industri, industry captain, CEO syarikat-syarikat yang berjaya, maka kita kenal pasti mahasiswa yang cenderung ke arah keusahawanan, dan kita matchmakekan mereka, kita pairkan mereka, maka dengan sendirinya peluang itu ada, tersedia. Teras strategi yang kedua ini dia akan menghubungkan dengan beberapa pihak tertentu untuk mewujudkan satu kolaborasi. Betul. Okey, baik. Kalau mungkin kita boleh sentuh kepada strategi yang ketiga, menekankan keusahawanan yang berteraskan inovasi itu. Satu yang menarik. Jadi bagaimana Doktor melihat pemerkasaan elemen inovasi ini dengan perkembangan teknologi hari ini? Kita ada Internet of Things dan kita ada e-commerce dan sebagainya. Kita perlu lihat terutamanya dalam 20 tahun kebelakangan ini, ya, even before COVID-19, kan, melanda kita, sebelum COVID-19 dan melanda dunia pun, arus perubahan itu telah pun begitu jelas ketara, ya, dengan Industrial Revolution 4.0, IR 4.0, dengan pendigitalan, ya, dengan beralihnya manual labor, ya, kepada automation dan sebagainya. Maka para mahasiswa ataupun kami yang berada di dalam kampus di universiti juga perlu meneraju kami yang, ya, dengan kemudahan yang ada, ya, dengan makmal yang tersedia lengkap dan sebagainya. Saya rasa memang warga IPT dengan profesor-profesornya, dengan mahasiswanya, yang sarjana-sarjananya, yang perlu make that path, ya. Kita yang perlu menerajui, perlu berada dalam situasi di hadapan, memimpin. Tak boleh nak ketinggalan jauh di belakang. Kena kejar, sebab inovasi ini semakin lama semakin canggih. Jadi pada pandangan doktor, mengapa perlu ada pelan tindakan keusahawanan yang khusus di IPT, sedangkan kita dah ada Kementerian Pembangunan Usahawan itu sendiri? Pada saya secara peribadi memang perlu.
Ya, memang perlu kerana kita bercakap tentang satu golongan belia yang mempunyai ciri-ciri ataupun karakteristik dia yang tersendiri. Ya. Kita ada golongan belia yang pelbagai, subkategori. Ya. Tetapi untuk golongan mahasiswa ini, kita sedang bercakap tentang satu golongan belia yang berpendidikan, ya. Kemudian mereka berada dalam persekitaran yang selamat, safe zone, ya. Mereka disediakan dengan pelbagai kemudahan, makmal yang lengkap dengan kemudahan yang terkini, teknologi yang terkini, ya, dengan kepakarannya seperti yang saya kata tadi, profesor dan sebagainya. Jadi mereka bebas bereksperimentasi, ya. Mereka bebas dalam persekitaran yang selamat itu untuk melahirkan, mencipta teknologi baru, inovasi itu tadi kita baru cakap tentang inovasi, ya. Jadi mereka berada dalam persekitaran yang selamat untuk mereka bereksperimentasi. Tetapi di masa yang sama, kerana persekitaran yang selamat itu mereka berada di sana untuk 3 tahun, 4 tahun, ada risiko juga yang mereka akan menjadi risikonya mereka akan menjadi a bit comfortable. Ya, sebab semua dah ada. Betul. Bagai minat minyak yang penuh, yang diberikan kasih sayang ilmunya. Betul. Diberi macam-macam lah, segala fasiliti dah dan ada. Dan mereka tak bersedia. Ini yang membuatkan mereka kurang bersedia, ya, untuk menceburi dunia perniagaan yang sebenar di luar daripada pagar kampus itu. Dan sedikit sebanyak saya rasa inilah faktor salah satu faktor yang menyumbang kepada statistik yang dikongsi oleh YB Menteri Pengajian Tinggi semasa pelancaran hari itu, di mana daripada 50,000 mahasiswa, ya, yang telah membuka perniagaan sewaktu dalam tempoh pengajian, ya, tidak hanya 14% daripada mereka ni yang terus memilih keusahawanan ataupun perniagaan sebagai kerjaya. Jadi dalam 14% itu, pada pendapat doktor, apa yang menyebabkan hanya 14%? Faktor utama adakah disebabkan yang disebutkan tadi tu, atau ada faktor-faktor lain? Ya, saya fikir salah satu faktor penyumbang yang utama adalah itulah yang seperti yang saya sebutkan, ya, kerana mereka telah 3-4 tahun berada dalam zon yang selamat, ya, dan kebanyakan daripada mereka ini kadang-kadang membuka perniagaan itu sebagai salah satu daripada projek, ya, program ataupun kursus yang mereka ambil di universiti. So kalau mereka ambil kursus keusahawanan contohnya, kursus itu akan mempunyai assignment ataupun tugasan yang tertentu, dan salah satu daripadanya mungkin membuka perniagaan. Jadi kalau mentaliti tu, mindset dia melihat perniagaan tersebut hanyalah sebagai satu projek dalam kursus yang mereka ambil di universiti, sudah pastilah, ya, tidak ada niat untuk menjadi usahawan selepas habis belajar. Betul. Jadi mungkin cara penterjemahan PTK ini di IPT itu perlu diubah, dikonstruk semula pada pandangan doktor. Ya, betul. Itu sebab saya kata tadi ada perbezaan antara PTK yang pertama dahulu dengan PTK yang kedua ini, ya. Dan khususnya dari segi jaringan itu tadi, ya. Kerana apabila kita mempunyai program-program, kita menyusun ataupun melaksanakan program-program tertentu di IPT yang menghubungkan pelajar, mahasiswa dalam persekitaran yang selamat tadi dengan industri captains, alumni, CEO-CEO syarikat yang telah berjaya bertahun-tahun, maka pelajar akan mempunyai peluang untuk melihat sendiri sewaktu dalam pengajian lagi mereka sudah didedahkan situasi sebenar berniaga tu macam mana. Dan mereka juga akan mempunyai peluang untuk membina mindset itu melalui gandengan antara mentor dan mentee tadi, ya. So kalau contoh program apprenticeship yang dinyatakan secara jelas dalam PTK yang kedua ini, salah satu daripada 6 fokus
So dia ada 3 teras, tetapi dia ada 6 fokus. Dan 6 fokus utama ni dinyatakan secara jelas atau diterangkan secara jelas dalam dokumen yang berkaitan, iaitu apa yang dipanggil EIE, Entrepreneurship Integrated Education. 6 fokus iaitu EIE itu kita nak dengar daripada doktor, tapi kita perlu berehat dahulu dan teruskan lagi dengan Darah Muda untuk topik Pelan Tindakan Keusahawanan IPT bersama-sama dengan Yang Berbahagia Profesor Madya Dr. Aida Idris. Jumpa lagi selepas ini. Bertemu kembali dalam Darah Muda dengan topiknya Pelan Tindakan Keusahawanan IPT 2021 hingga 2025, implikasi ke atas golongan mahasiswa, bersama-sama dengan Yang Berbahagia Profesor Madya Dr. Aida Idris. Baik, tadi sebelum kita berehat, doktor ada sebut tadi tentang pelaksanaan pelan melalui 6 fokus utama. Kalau tadi kita bincangkan tentang 3 teras strategi, dan 6 fokus utama itu apa? Kalau boleh doktor huraikan dengan lebih lanjut. Baik, saya rasa 5 fokus yang di atas, daripada fokus pertama sampai fokus kelima itu banyak persamaannya dengan PTK yang pertama. Menjurus kepada ekosistem, menjurus kepada aktiviti kokurikulum, pengajaran, pembelajaran di dalam kampus. Tetapi yang betul-betul menarik perhatian saya adalah fokus yang keenam, iaitu apprentice keusahawanan. Dan apprentice keusahawanan ini sepanjang pengalaman saya lah menjadi pensyarah keusahawanan, memang ini pertama kali saya melihat program apprentice keusahawanan ini, ataupun idea atau konsep apprentice keusahawanan ini dinyatakan dengan secara eksplisit begitu jelas sekali on paper begitu, menunjukkan betapa seriusnya KPT pada hari ini dalam menangani masalah jurang antara teori dengan praktis tadi. So bila mahasiswa didedahkan dengan konsep-konsep keusahawanan dalam dewan kuliah, mereka hanya melihat kepada bahagian teorinya saja. Tapi untuk mereka betul-betul merasa melalui gandengan antara mentor-mentee, program seperti ini, apprentice keusahawanan ini memang sangat penting. Baik, kalau kita lihat mengapa KPT benar-benar memberi pendekatan serius untuk PTK ini adalah sebab kalau kita lihat pengangguran yang semakin meningkat kan. Jadi kalau kita lihat di sebalik cabaran COVID-19 ini ada hikmahnya. Jadi bagaimana pendapat doktor supaya pelajar di IPT itu sendiri memanfaatkan peluang yang ada ini untuk belajar betul-betul dalam bidang keusahawanan supaya lepas habis grad ni dah boleh buat bisnes sendiri. Betul. Memang itu harapan kita. Satu yang saya ingin juga kongsi ataupun mungkin saya ingatkan kembali lah, saya rasa para penonton pun mungkin pernah mendengar juga tentang hal ini, tapi saya ambil peluang untuk mengingatkan kembali bahawa pelan tindakan keusahawanan yang kedua ini adalah juga sebahagian daripada KPT CAP. KPT CAP yang terhasil daripada penjana. Jadi penjana itu sendiri terhasil kerana adanya pandemik COVID-19 ini. Bercakap tentang hikmah, bercakap saudari Ain, betul lah, sebut tentang hikmah tadi, mengingatkan saya. So kerana COVID itu, pandemik COVID-19 itu berlaku, kerajaan yang amat berhormat Perdana Menteri mencetuskan pakej-pakej rancangan ekonomi yang salah satu daripadanya adalah penjana. Jadi di bawah program penjana ini, KPT melancarkan satu program baru yang dipanggil KPT CAP. So CAP tu CAP, it stands for Career Advancement Program. Dan salah satu daripada kategori dalam career advancement itu adalah melalui keusahawanan. Tapi itulah kalau kita nak sebut tentang hikmah itu kan, apabila kita berada dalam situasi yang menekan, semangat kreativiti, idea tu baru keluar. Betul, inovasi itu sepatutnya tercetus dan membawa kita keluar daripada kemelut yang kita hadapi. Baik, jadi pada pandangan doktor pula, hala tuju pembangunan iklim keusahawanan di IPT itu bagaimana pula?
saya sebenarnya mengharapkan semua pihak semua pihak dalam ekosistem keusahawanan ini, daripada kerajaan, daripada penggubal dasar, pelaksana, pengurusan universiti, ahli akademik seperti saya, dan khususnya mahasiswa itu sendiri, untuk sama-sama terus berfikir di luar kotak. Kita perlu terus berfikir di luar kotak. Itulah inovasi, kreativiti inovasi, berfikir di luar kotak. Bagaimana kita boleh menangani, mencetuskan idea-idea baru untuk menangani kesan pandemik ini. Jadi contohnya, saya beri contoh yang paling jelas. Sepanjang pandemik ini melanda negara kita tahun lepas, kita dapati contoh, satu contoh, industri makanan, kebergantungan kita kepada import makanan itu begitu jelas sekali kerana kesukaran yang kita dapati dari segi tenaga buruh, tenaga buruh asing yang not available dan sebagainya, dan PKP, MCO, PKP, larangan rentas sempadan dan sebagainya. Macam-macam lah. Jadi kita dengan masalah-masalah itu, kita dapati kebergantungan kita kepada import makanan melonjak kepada 20%. Jadi nak menangani masalah seperti ini, kita perlukan mahasiswa, graduan-graduan untuk menjadi agropreneur. Okey. Untuk mencipta teknologi baru, untuk mencipta kaedah-kaedah baru untuk membantu masyarakat dan kerajaan menangani masalah daripada segi food security, kebergantungan kepada import makanan dan sebagainya. Okay. Tetapi di masa yang sama, kalau nak melahirkan agropreneurs contohnya, kita perlu ada program-program di universiti yang boleh melatih mahasiswa untuk menjadi agropreneur. Daripada pandangan doktor pula, program dah diberikan yang terbaik. PTK ini dah rangka satu pelan yang sangat baik untuk student. Jadi pada pandangan doktor selaku pensyarah di fakulti perniagaan dan keusahawanan ini, sifat kepimpinan sebagai seorang usahawan yang perlu ada dalam diri pelajar itu bagaimana sebenarnya? Ya, betul. Kita sebenarnya kalau theoretically speaking, dia memang ada banyak karakteristik lah yang saya boleh senaraikan. Yang paling penting kena ada, sebab dah bagi macam-macam yang terbaik ni. Betul. Dia sepatutnya ada ciri-ciri seperti risk taking, keberanian mengambil risiko, proaktif. Proaktif ni maknanya kita kena ambil tahu, sentiasa menjalankan environmental scanning, melihat di sekeliling kita untuk melihat mengenal pasti apakah peluang-peluang yang ada. Kena ambil tahu, kena menjalinkan hubungan, jaringan, win-win relationship dengan orang-orang di sekeliling kita. Kena bersosial, tapi bersosial ke arah produktif, sesuatu yang bermanfaat ataupun produktif. So kalau kita lakukan semua ini, insya-Allah all the windows of opportunity itu akan terbuka luas. Betul. Dan kemudian terpulanglah kepada mahasiswa itu sendiri untuk merebut. Dan akhir sekali doktor, harapan agar PTK IPT 2021 hingga 2025 ini menjadi agenda keusahawanan selaras dengan apa yang diimpikan oleh negara kita ini. Kita ingatlah bahawa PTK IPT 2021-2025 ini direncanakan atau digarap dalam situasi di mana negara berhadapan dengan kesan sosioekonomi yang begitu teruk sekali akibat daripada pandemik COVID-19. Seperti yang saudari sebutkan juga tadi, penguncupan KDNK kita minus 5.5. Kemudian kadar pengangguran at the highest level, kalau tak silap saya 4.6%. So ini semua angka-angka yang merunsingkan. Jadi kita mesti sama-sama berganding bahu untuk menangani masalah ini. Jadi golongan mahasiswa dah dengar PTK ni adalah satu pelan yang terbaik untuk anda yang ingin menjadi usahawan semasa belajar dan juga tamat belajar nanti. Semoga kita anak-anak muda grab peluang ini,
sebaiknya. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Yang Berbahagia Profesor Madya Dr. Aida Idris yang merupakan pensyarah Keusamanan Fakulti Perniagaan dan Perakaunan Universiti Malaya sebagai tetamu kita hari ini. Dan kepada anda anak muda, teruskan mematuhi SOP, dan kepada yang belum daftar vaksin, daftar di aplikasi MySejahtera. Sekian itu daripada saya, Ain Syuhada. Terima kasih.